Bertemu lagi kita pada video kali ini. Saya Muhammad Ardani Zaini, seorang usahawan yang masih muda yang menjalankan perniagaan dalam bidang percetakan. Oke, pada kali ini saya ingin kongsikan kepada anda tentang pendapat dan pandangan saya tentang cabaran kita sebagai usahawan di fasa gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia ini. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita yang usahawan kecil ini terjejas dari segi pendapatan, terjejas dari segi banyak perkara lah disebabkan gelombang ketiga COVID-19. Kerana apabila PKPB dilaksanakan secara tidak langsung, kita punya pendapatan pun sebagai usahawan terjejas oleh kerana sekatan yang dibuat di sempadan-sempadan daerah, sekatan negeri, dan juga banyak aktiviti yang tidak boleh dilaksanakan, sekaligus dia menjejaskan pelbagai sektor perniagaan, termasuklah saya sendiri percetakan sangat-sangat terjejas. Sebab apabila aktiviti dikurangkan, tidak boleh dibuat langsung, lepas tu sempadan daerah ditutup dengan ketat, maka perniagaan itu tertumpu di satu kawasan yang sangat kecil saja. Jadi apabila begitu, secara memang terjejaslah saya punya perniagaan sendiri. Tapi pola bagaimanapun, itulah cabaran kita sebagai orang yang bekerja sendiri dan sebagai usahawan kecil. Itulah cabaran kita di fasa COVID-19 ini. Jadi harapan saya, pendapat saya sendiri, kita mesti teruskan juga, jangan mudah putus asa. Dan apa yang perlu kita buat sepanjang tempoh PKPB ini, saya sendiri, apa yang saya buat adalah, oleh kerana banyak masa yang tidaklah sibuk sangat dengan kerja seperti sebelum-sebelum ni, jadi saya ambil masa yang ada itu untuk saya semak balik kewangan syarikat, kewangan saya sendiri. Saya semak macam mana sebelum ni cara saya catat jualan, belian, macam mana saya cara pembelian, begitu kan. Jadi bila senarai itu ada, saya buat, saya dapat tahu bagaimana untuk mempermudahkannya. Itu saya sempat buat untuk sebelum ni saya tulis manual di buku, sekarang saya cuba pindahkannya dalam Microsoft Excel. Jadi ianya lebih kemas dan mudah untuk dipahami lah. Selain itu juga, bila saya dapat semak balik kewangan sebelum-sebelum ni, saya dapati banyak kesalahan dari segi pengiraan. Lepas tu banyak lagi pembelian-pembelian yang tidak sepatutnya dilakukan. Maksudnya berlaku satu perkara yang membazirkan lah. Bila kita tengok balik kan, kita senarai belian kita tu, ada benda yang tak perlu beli pun pada masa itu, tapi kita beli dan ia sangat merugikan untuk masa yang panjang. Dan apabila berlaku krisis seperti ini, krisis yang kita tidak jangka-jangka, maka bila simpanan kedai itu tidak ada, simpanan syarikat tidak ada, maka dia menjejaskanlah untuk operasi di bulan-bulan akan datang. Alhamdulillah setakat ini saya masih boleh bertahan sebab masih ada simpanan-simpanan sebelumnya, selain daripada ada bantuan daripada kerajaan. Seterusnya, yang kedua, apa yang kita boleh buat sepanjang PKPB ini kan, sepanjang COVID, kita boleh semak balik cara kita operasi. Maksudnya, jika sebelum ini kurang teratur, macam sembarang saja kan, ada order buat begini, jadi kita boleh kaji balik macam mana supaya kerja itu lebih lancar dan mudah. Macam saya sendiri, sebelum ini saya punya operasi tidak berapa teratur. Contoh, saya buat desain di meja sana, tapi print di meja sini. Jadi saya rasa macam benda tu 2-3 kali kerja. Jadi sekarang saya cuba ubah, saya kumpulkan pada satu ruang di mana saya akan buat desain dan print sekali jalan di situ, tanpa saya perlu pindah sana sini lagi. Itu yang saya sedang usahakan. Saya ubah kedudukan operasi saya. Selain itu, saya juga cuba cukupkan stok setiap masa. Maksudnya sebelum ni
saya stok bila ada order baru saya ambil stok. Tapi sekarang ini saya coba usahakan untuk sekiranya ada modal lebih, modal simpanan lebih, saya akan coba banyakkan sedikit stok biar tidak balik-balik beli. Karena bila balik-balik beli, ya merugikan juga sedikit kos pengiriman. Dalam masa yang sama dia merugikan pelanggan yang mau cepat, kita tidak dapat siapkan dengan segera. Itu salah satu kerugian lah yang saya selalu dapat. Jadi bila ada masa untuk semak balik semua kekurangan, saya ambil masa itu, saya ambil masa ini untuk perbaikinya. Alhamdulillah sekarang bila pengalaman dari PKP yang lepas tiada masa 2 bulan lebih lah kan, kita bebas sedikit. Di sana saya coba untuk dapatkan stok-stok yang secukupnya. Alhamdulillah. Seterusnya yang ketiga, apa yang kita boleh buat setelah kita semak kita punya keuangan, setelah kita semak kita punya operasi, kita boleh berhubung dengan kita punya pelanggan-pelanggan sebelum ni. Kita boleh tanya kabar, kita boleh tawarkan sesuatu selepas boleh beroperasi semula. Itulah yang saya cuba buat. Macam sebelum ni saya operasi masa PKP, saya operasi di rumah. Jadi saya cuba tawarkan satu package promosi bila saya operasi semula di kedai. Saya buatlah promosi 25%, 5% begitu. Dalam masa sama pelanggan pun rasa tertarik, rasa macam dihargai lah bila kita follow up secara direct. Jangan melalui grup, jangan melalui tag di Facebook. Sebagusnya kalau kita ada simpan nomor WhatsApp ataupun email, kita direct saja dari kita punya iklan di sana bagi pada mereka. Itu lebih macam menyenangkan lah, pelanggan pun merasa dihargai sebab kita hubungi mereka gitu. Jadi bila kita dapat follow up kita punya pelanggan sebelum ni, kita tawarkan sesuatu package yang baru, produk yang baru yang lebih menarik. Dalam masa yang sama kita punya pendapatan selepas PKP pun tidaklah terjejas sangat. Artinya kita boleh bangkit semula kerana ada sokongan daripada pelanggan yang lama. Itulah pentingnya kita sebagai owner, sebagai usahawan ni, kita mesti jaga hubungan kita dengan semua pelanggan kita. Boleh. Okey, so yang seterusnya, yang keempat, banyakkan berkongsi sesuatu yang berfaedah di media-media sosial kita. Macam sekarang ni masa COVID ni, ramailah orang yang ambil masa untuk bermain, untuk bersosial lah di media sosial. Diorang akan baca isu semasa, info-info berkaitan COVID, berkaitan dengan isu-isu negara dan juga sebagainya. Jadi kita sebagai owner kepada perniagaan, kita kongsikan yang baik-baik di media sosial kita. Bagi contoh, kita kongsi sesuatu yang boleh memberi motivasi kepada kawan-kawan yang tengah jatuh ekonominya, tengah stres sebab belum ada kerja, dibuang kerja, ataupun ada keluarga yang terpisah jauh oleh kerana tidak boleh balik kampung. Jadi kita mesti faham bila kita berkongsi sesuatu yang baik, akan datang orang akan suka follow kita punya media sosial. Jadi bila lepas PKP nanti ataupun semasa PKP ini, kita post ataupun update jualan-jualan kita, insyaAllah kita akan dapat sokongan. Begitu. Itu ya tujuannya, supaya kita jadi baik, orang akan ingat kita sampai bila-bila. Jadi banyakkanlah berkongsi yang baik-baik di media sosial kita sepanjang tempo PKP ini ya. Seterusnya yang terakhir sekali, oleh kerana ramai usahawan yang terjejas, termasuk saya sendiri pun memang terjejas juga. Daripada sel sepatutnya seminggu boleh dapat 4 angka, bila PKP 3 angka pun susah mau dapat. Jadi itulah yang kita sebagai usahawan ini rasakan. Apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita mesti rebut setiap peluang yang ditawarkan oleh kerajaan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Macam sekarang ini permohonan Grant Khas Prihatin dibuka lagi sekali. Itu sebanyak 3,000 tu. Jadi kita mesti rebut peluang tu bagi usahawan yang ada lesen perniagaan, yang betul-betul sudah mula berniaga.
mesti rebut peluang tu. Jangan lagi lambat-lambat mau memohon, sebab sebelum ini lambat yang memohon akhirnya terlepas begitu saja. Jadi bantuan-bantuan dari kerjaan ini tujuannya adalah untuk kita bertahan sepanjang tempo yang masalah COVID nih. Jadi kita mesti rebut peluang tuh. Macam saya sendiri, saya sudah rebut peluang dari segi bantuan negeri, bantuan JKP itu saya ada buat pinjaman kosong interest. Jadi tujuan saya buat semua itu adalah untuk saya bertahan sepanjang tempo COVID-19 ini saja. Sebab kita tidak tahu lagi COVID ini sampai bila. Ada yang menjangkakan lagi 1 tahun, lagi 2 tahun. Jadi kita lah sendiri yang kena atur diri kita persediaan untuk masa depan. Kalau bukan kita yang atur diri kita, atur kita punya perniagaan ini, siapa lagi? Takkan kita mengharap orang tolong kita, takkan kita mengharap simpati orang. Jadi selagi kita boleh bertahan, kita bertahan. Selagi ada peluang yang kita boleh rebut, kita mesti rebut. Dan sekiranya ada peluang-peluang lain, perniagaan lain yang kita boleh buat sepanjang tempo PKP ini, kita buat. Selagi kita masih mampu, kita buat. Jangan bergantung kepada satu pendapatan saja, supaya bila kita ada pendapatan di tempat yang lain, kita boleh backup pendapatan-pendapatan kita yang sudah bocor ataupun yang sudah terjejas sepanjang tempoh COVID-19 ini. Jadi saya rasa cukup untuk itu saja pendapat dan pandangan saya. Saya doakan semua kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang sedang berniaga, yang memang sudah terjejas pun sepanjang tahun 2020 ini. Saya doakan semoga Anda semua terus bertahan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik. Sama-samalah kita patuhi SOP, sama-samalah kita jaga diri kita, kita jaga kita, lindungi orang sekeliling kita, lindungi orang-orang yang kita sayang. Semoga COVID-19 ini berlalu dengan sesegera yang mungkin dan kita boleh hidup normal seperti biasa. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT yang lemah itu atas kemandiri saya sendiri. Sekiranya bermanfaat, bolehlah like, share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih.